salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang berada dekat sini. Terima kasih yang membuat wish pada saya. Terima kasih Adam Hakimi, Cik Azizah Bakar. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Okay, thank you so much. Mungkin saya nak ucapkan terima kasih lagi kepada Datuk Seri Mahadi, CEO of GG, Datuk Mahathir, semua rakan-rakan saya daripada IPM, mungkin dekat situ ada Faizal, Sani, Hedi, saya tak sure. Terima kasih banyak. Dan saya rasa terharu sebab hari ini adalah merupakan hari jadi saya yang ke-46. Jadi saya rasa seronok sebab hanya dalam masa setahun aset kita dah bergerak 100 kali ganda, dah hampir 400 juta. Terima kasih kepada rakan kongsi kita, especially daripada Genius Group. Okay, kita bagi tepukan pada Genius Group. Terima kasih Genius Group, right? Jadi Datuk Seri Mahdi ni rakan saya dah kenal dia lama. Dan kita sama-sama pergi umrah, pergi haji hari tu ya. Terima kasih Datuk Seri. Kan, terima kasih. Dan macam ni lah, okay, so malam ni saya diminta untuk bercerita sikit apa pandangan saya tentang tahun 2021. Dan mungkin tuan-tuan kenal saya adalah merupakan CEO kepada Inter-Pacific Asset Management yang dimiliki oleh billionaire 10 terkaya di Malaysia, Tan Sri Vincent Tan. Saya sebelum ni adalah bukan pakar ekonomi. Saya adalah naib presiden kanan di Affin Hwang Investment Bank. Saya juga adalah merupakan pengasas dan chairman kepada Persatuan Saham Bertaraf Dunia di Malaysia, Malaysian Association Technical Analyst. Terima kasih kepada Tun Mahathir yang hari itu merasmikan persatuan saya tahun lepas ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Saya juga adalah bukan bekas fellow Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Jadi itulah perjalanan saya. Saya asalnya pakar ekonomi, right? Daripada kerja dekat naib presiden kanan Affin Hwang, bergerak ke Phillip Capital. Minta maaf lah, saya realise fund manager dekat Malaysia ni dengan pengalaman saya sebanyak 24 tahun, saya realise fund manager kat Malaysia ni, minta maaf lah, saya rasa approach mereka salah. Approach mereka menggunakan fundamental accounting statement, semua tu salah. Bukan maksudnya salah maksudnya dia tidak efisien. Saya pakar ekonomi, degree saya daripada Manchester University, okay, dan saya buat PhD saya kat Multimedia University, master saya juga Multimedia University. Saya realise sebenarnya kalau kita gunakan ekonomi untuk kita buat duit, susah sangat kita nak buat duit. Sebab pasaran saham dia bukan ekonomi. Pasaran saham dengan ekonomi ada dua binatang yang berbeza, right? Pasaran saham sebenarnya adalah manifestasi terhadap emosi, psikologi, right? Pasaran saham ni dia boleh naik walaupun ekonomi teruk. Ekonomi kita teruk sebenarnya tahun lepas, tapi alhamdulillah fund saya sehingga hari ini private mandate kita dapat register 137%, alhamdulillah tahun lepas. Of course unit trust saya alhamdulillah nombor 1 Dana Safi. Jadi kita hanya gunakan benda yang simple. Apa yang kita gunakan adalah kita gunakan psikologi, kaedah psikologi, kaedah sentimen sebenarnya. Kita ada sedikit apa orang cakap unfair advantage, right? Ada sedikit, saya panggil dia black age, right? Black age ni maksudnya satu advantage yang tidak adil, yang orang lain tak ada. Sebab saya dah develop benda ni hampir 24 tahun. Saya ada satu lubuk yang mana saya tahu apakah orang-orang dalam tengah buat. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan puan, sebenarnya pasaran saham ni dia bergerak bukan disebabkan ekonomi, bukan disebabkan fundamentals. Right? Apa yang universiti ajar kita, sekolah kita ajar, sebenarnya itu semua salah. Dan terbukti dalam seminar menang saham saya, seminar nombor 1 di Malaysia, berpuluh-puluh ribu orang dah join. Saya buktikan sendiri dalam fund saya yang hari ini hampir jumlahnya 400 juta ringgit. Terima kasih kepada Genius Group yang bantu kita gila-gila sampai koyak operation kita. Anyway, nak cerita kepada tuan-tuan semua, sahabat-sahabat, sebenarnya yang menggerakkan pasaran saham ni ialah dah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya wadah dia, orang yang pertama yang menggerakkan pasaran saham ni sebenarnya adalah insider. Right? Insider ni adalah orang dalam. Kita kena pastikan sebenarnya apabila saham ni nak bergerak, contoh kita ambil Tesla. Tesla tak ramai orang tahu kenapa Tesla bergerak. Asalnya $80, right? Naik 85, naik 90, naik 100. Sehinggalah bila kita jual tu dekat $1,000 hanya dalam masa setahun. Daripada $80 dekat $1,000.
right? Yang mula-mula yang gerakkan Tesla ni siapa? Dia adalah orang dalam. Orang dalam ni yang pas kepada Jerome. Jerome adalah nombor 2. Right? Orang dalam ni kita bercakap tentang director, kita bercakap tentang chairman, right? Kita bercakap tentang CEO. CEO lebih penting daripada chairman, right? Sebab CEO dia ada maklumat yang lebih banyak daripada chairman. Dan of course lah, yang paling power sebenarnya adalah controlling shareholder. Controlling shareholder ada the biggest knowledge about the prospect of the company. Yeah. Jadi, formula yang saya gunakan simple. Kita nak tahu apa insider buat. Kita tak payah tahu apa insider tahu. Kita tak payah tahu. Tapi kita kena tahu apa insider tengah buat. Right? Apa dia buat? Buy, sell, short ataupun do nothing. Ada 4. Buy, sell, short, do nothing. Short yang paling teruk lah. Of course, kita nak tengok insider ni kalau boleh buy. Right? Buy saja tak cukup. Kita nak tengok mereka buy setiap hari. Itu kita panggil accumulation. Dan bukan itu saja, kita nak tengok insider ni, kalau boleh chairman, CEO, CFO, anak dia, menantu dia, bini nombor 2, bini nombor 3, semua membeli pada minggu yang sama. Okay? Dan kita nak tengok juga, kalau boleh insider ni dia beli menggunakan open market operation, right? Tidak menggunakan off market, open market, dan mereka beli pada waktu yang sama. Gitu. Jadi saya ada sedikit unfair advantage orang lain tak ada. Kita ada satu database yang mana kita tahu apa Warren Buffett buat, apa George Soros buat. Malah kita boleh tahu apa Donald Trump buat, apa Joe Biden buat, dan juga proksi-proksi mereka. Jadi benda ni sangat power. Kita ambil contoh tadi, kalau dekat Malaysia kita ada apa? Kita ada Top Glove. Kita ada Harta Lega, right? Sebab apa kita boleh jual just seminggu sebelum Top Glove terjatuh? Sebab apa? Sebab alhamdulillah kita ada sesuatu yang orang lain tak tahu, right? Kita boleh trace apakah yang insider ni buat. Sebenarnya kita tak sedar Suruhanjaya Security dan juga pasaran saham Amerika, mereka memaksa orang-orang dalam ni sebelum mereka membeli, mereka kena buat sesuatu. Right? Kalau dekat US, sebelum dia nak beli, dia kena isi satu form. Nama form tu adalah Form 144. Form 144 ni adalah intention to buy or intention to sell. Belum beli lagi itu baru intention to buy, intention to sell. Of course, bila dia dah beli, bila dia dah jual, dia kena isi satu form lain, right? Namanya Form 4. Daripada Form 144 kepada Form 4. Jadi bila dia isi Form 144, kita dah tahu. Right? Macam sekarang kita dah tahu Uber akan meletup. Snapchat akan meletup. Kita beli banyak. Terima kasih kepada tuan-tuan puan semua mungkin yang telah beri duit kepada saya. Right? Kita dah start positioning. Sebab apa? Form 144 telah menunjukkan ramai orang dah start. Right? Shareholder dia, controlling shareholder. Right? Daripada 5% shareholder kepada 51%. Semua orang sedang intend to buy. Belum beli lagi, tengah intend to buy. Jadi kita dah start positioning. Dekat US, insider dia kena isi 10 hari sebelum mereka membeli. Kalau tak, salah. Right? Now of course, bila dia dah beli, dia kena isi 10 hari selepas mereka beli. Itu namanya Form 4. Jadi disebabkan itu, alhamdulillah saya dah design satu database, saya boleh tahu. Alright? Especially Warren Buffett apa dia beli, George Soros beli apa. Kita ada jerung-jerung besar. Jerung-jerung ni ada yang ada duit banyak, berbilion, berjuta. Daripada insider dia bergerak pada, kalau dekat Malaysia kita ada Khazanah. Khazanah adalah jerung paling reliable dekat Malaysia. Of course, lepas tu kita ada EPF, tabung haji. Itu mungkin nombor 2, nombor 3 lah. Kemudian kita ada SOXO, kita ada LTAT, KUAP dan sebagainya. Banyak lagi lah. Itu semua ada jerung-jerung. Jadi saya nak cerita kat sini, sebab apa saya boleh deliver return, alhamdulillah dalam masa 20 bulan, kita boleh bagi return. Average kita antara 7% ke 10%. Syukur pada Allah. Saya tak nak overconfident, tapi saya yakin itu adalah 20 bulan tu dah cukup untuk confirm yang kita ada sedikit unfair advantage yang saya sebut black age ni. Jadi saya nak kupas sekali lagi, fund manager lain tak ada. Right? Basically kita gunakan inside information. Tapi jangan salah faham, sebab inside information ada yang legal, ada yang tak legal. Right? Of course, illegal maksudnya kita pakat dengan chairman, kita beli sebelum dia beli. Itu salah. Right? In our case is different. Kita tahu dia dah fill up forms. Dia dah fill up form 144, form 4. Kita ada indikator President Index, Big Money Index. Kita boleh tahu apa yang jerung-jerung buat. Cuma sedikit tak baik adalah
kita tengok jerung-jerung ni banyak juga, jerung-jerung kurang ajar pun ada kita panggil dirty money pun ada, tapi tak apa, dirty money itulah yang kita gunakan untuk tahu apakah saham orang tengah bedal sekarang. Macam mungkin ada sebahagian tuan-tuan yang telah bagi duit kat saya, bulan ni kita dah whack gila-gila saham-saham semiconductor, right? Kita boleh tengok dalam statement ASML, Nvidia, Tesla dah pancit sekarang sebab insider dengan jerung dah start keluar. Tapi kita dah switch pergi pada semiconductor, right? Sebab semiconductor ni adalah bukan enjin utama di bawah Joe Biden. Joe Biden nak buat apa yang cakap clean solar energy, virtual reality, tahun ni artificial intelligence. Jadi semiconductor dah start naik. Sebab itu saham seperti Texas Instruments kita beli banyak, saham seperti apa lagi Intel, right? Apa lagi ASML, ASML, Micron, ADI dan sebagainya. Jadi semua saham-saham kita beli. Mungkin ada tuan-tuan tanya, kenapa saya tak beli saham seperti Manchester United? Seperti apa lagi? Tak tahulah, Liverpool kot. Datuk Sri Mahdi mungkin dia minat Liverpool. Kenapa saya tak beli? Right. Kan? Sebab apa? Jawapannya sebab kita tak nampak ada tanda-tanda jerung tengah beli. Right? Formula saya simple. Apabila kita nak beli, kita nak pastikan saham tu boleh naik at least 10x dalam masa beberapa tahun. Right, 10x ni kalau bahasa fund manager kita panggil 10 baggers. Right, kalau boleh kita nak 100x yang boleh naik 100x dalam 10 tahun. Right, itu kita panggil 100 baggers. Okay, contoh banyak, PayPal, Under Armour, right, Snapchat, Uber, Ferrari, Twitter, apa lagi Shopify, Spotify. Spotify tak syariah, kita tak boleh beli. Shopify boleh, Shopify, Starbucks. Ini semua dah saham-saham yang telah naik lebih daripada 10x yang kita panggil 10 bagger. Saham yang naik paling banyak adalah Amazon yang pernah naik sampai 680x. 600 baggers, Amazon, tak ada orang boleh challenge. So far lah, Amazon. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada Apple, Microsoft, ini semua ada saham-saham yang boleh naik. Kita panggil dia rising star. Jadi walaupun saham tu naik 10x, kita tak beli simpan 10 tahun, tak. Right, kita beli sebab kita tahu dalam satu rally tu dia ada wave, saham tu naik dan dia akan buat ombak ke bawah. Dia macam air pasang. Kita nak beli masa air pasang, dia nak surut aja kita jual. Lepas tu kita buat lagi sekali air pasang. Jadi saham-saham yang kita beli ni alhamdulillah dia ada banyak catalyst lah. Dia mesti ada catalyst. Catalyst tu serah pada saya lah. Saya tahu apa catalyst. Contoh yang paling ketara adalah Tesla. Catalyst ni adalah space tourism, pelancongan angkasa. Sekarang kita tahu catalyst besar adalah cognitive computer, macam IBM dah start buat komputer yang tak ada keyboard, right? Ini ada komputer yang boleh jatuh umpamanya, yang boleh bercinta dengan kita. Itu namanya cognitive computer. Kemudian kita juga ada kita ada sekarang ni kita ada trend, kalau tuan-tuan tengok sekarang trend marijuana stock. Ni trend cannabis, marijuana nak dijadikan macam apa yang cakap pil-pil kesihatan dan sebagainya. So dah banyak saham-saham yang dipanggil pot stock dah naik, right? Kita jangan salah faham, ada antara saham-saham marijuana ni yang patut syariah, ini semua kita panggil mega catalyst, right? Dan sekarang saya tahu yang take off adalah 5G, 5G punya stock, telco punya player dalam 5th generation 5G. Kita combinekan dia dengan nanoteknologi, cognitive computer, cloud computing, right, semiconductor. Itu kita punya produk buruan yang kita nak buat sekarang. Tapi tak apa, enough saya nak cakap kat sini. Tuan-tuan puan, terima kasih yang berada hari ini. Saya rasa dengan with all humility, dengan rasa rendah diri, saya rasa saya ada sedikit edge yang orang lain tak ada, dan terima kasih kepada Bursa Malaysia yang pernah menobatkan saya sebagai penganalisis terbaik 3 tahun berturut-turut. Itu mungkin adalah satu apa yang cakap credibility kepada saya, banyak saham-saham yang saya call sebelum ni semua naik, bukan naik 10%, dia naik sampai beratus-ratus persen dalam setahun. Jadi itulah poin-poin saya lah. Jadi basically apa kita buat adalah kita nak beli best of the best stocks, right? Yang ada orang cakap apa, pertamanya dia kena ada potential untuk go for 10x in 10 years. Dia ada rule breaking produk, satu produk yang gila. Kita tengok macam Starbucks, dia ada satu produk yang gila, right? Dia ada unlimited market dia satu dunia, right? Dia ada crazy CEO dia gila, right? CEO dia gila macam Datuk Sri Mahdi sikit-sikit, right? Right. So kalau dia buat sesuatu dia agak patient, right? Jadi itu antara benda-benda yang boleh menyebabkan saham tu naik dengan banyak lah. Of course selain pada itu juga kita nak cari
macam mana ni yang saya sebut tadi, shark money ataupun dirty flow. Dirty money ni dia basically they are going now. Jadi sebenarnya macam mana saya nak explain insider ni adalah orang news tak keluar tapi dia orang dah beli. Basically kita ikut jerung jerung dengan insider ni, dua ni benda yang sama. Insider dulu, alright, saya panggil insider, orang dalam, which is chairman, CEO, controlling shareholder, director, top officer semua ni. Kemudian jerung di belakang, right? Jadi apa kita buat? Kita invest now, news tomorrow. Fund manager yang lain, maaf saya cakap, right? News today, invest tomorrow, which is wrong. Right? Kita invest today, news tomorrow. Kalau news today, invest tomorrow, terlambat. Itulah yang berlaku sekarang, tuan-tuan dan puan. Kita tengok, minta maaf lah kita senang unit trust kita boleh kalahkan semua orang lain. Sebab saya rasa dia orang gunakan strategi yang salah. News today, invest tomorrow, itu salah. Kita invest today, news tomorrow. Sebab tu ramai orang tak faham. Kenapa saya beli saham-saham yang tertentu macam Under Armour. So apa kita beli? Orang tak tahu Under Armour will be the next Nike. Kita dah tahu. Under Armour ni kalau kita sabar kita boleh simpan sampai 10 tahun. Tapi sebabkan tuan-tuan nak return dan sebagainya. Jadi kita beli, kita jual cepat-cepat. Jadi saya nak cerita kat sini, basically bila kita invest ni ada 4 sekolah. 4 sekolah. Pertama yang kita belajar adalah value investing. Mungkin tuan-tuan pernah dengar. Banyak unit trust ataupun private mandate gunakan value investing yang saya rasa tak efektif untuk buat duit. Value investing maksudnya dia buy cheap, buy low. Right? Mungkin tuan-tuan pernah dengar orang cakap PE, low valuation. Ataupun price to book, low price to book. Kalau beli price to book like 0.1, gila kan. Jadi bila kita beli rendah, value, problemnya adalah kita terpaksa tunggu lama dia punya incubation sebelum dia nak terbang. Nampak? Jadi value tak boleh pakai. Right? Saya pernah jadi research officer untuk value fund manager, doesn't work. Yang kedua, kita ada growth investor. Growth investor ni bagus sikit. Growth investor ni macam ni, dia beli saham bila earnings dia dahsyat. Earnings dia naik 50%, 100%, 1000%. Right? Kalau boleh 4 kuartal berturut-turut, dia naik 1000%. Right? Itu namanya growth investor. Itu bagus sikit daripada value. Malangnya growth investor, kadang-kadang earnings perolehan revenue tu naik gila-gila. Gila-gila bab khinzir, minta maaf lah saya guna perkataan ni. Tetapi harga tak naik. Right? Earnings naik, price dia jatuh. Itu yang kelakar badak. Jadi growth investor dia tidak berapa accurate sebenarnya, tak berapa accurate. Of course kita ada lagi style-style yang lain. Ada setengah orang gunakan kuantitatif yang saya pun tak faham apa benda kuantitatif ni. Mereka gunakan 100 variable yang kita tak boleh nak explain pada klien. Right? Dalam hal saya, kita tak gunakan value, kita tak gunakan growth. Kita gunakan combination of momentum. Right? Momentum, harga tu kena meletup, right? Diikuti dengan jerung dan insider. Baru kita buat. Jadi kita sebenarnya adalah momentum trader, ultra momentum trader, tapi kita hanya limitkan style kita ni kepada saham-saham branded. Saham-saham branded in our case, normally kita cari Nasdaq 100 ataupun adik dia Nasdaq Junior, the next Nasdaq 100 kita panggil Nasdaq Junior. Contoh macam Roku, macam Uber, ni semua bukan Nasdaq 100 tapi dia adik dia Nasdaq Junior. Okay, of course sebenarnya pasaran saham ni luas. Right, kita boleh beli warrant kalau kita nak. Warrant ni patut syariah mengikut banyak pakar-pakar ulama. Warrant, kita boleh beli warrant, kita boleh beli Apple warrant, kita boleh beli Google warrant. Tapi saya sebagai fund manager saya tak akan benarkan untuk beli sebab warrant sangat spekulatif. Right? Sangat spekulatif. Dan bukan senang saya nak manage sampai 400 juta ringgit ni. Right? Menggigil juga. Especially bila yang membeli, yang jadi klien saya ni adalah jiran-jiran saya, jiran sebelah kanan, sebelah kiri, depan rumah, belakang rumah. Disebabkan Datuk Seri Mahathir power sangat marketing dia. Right? Jadi bukan senang saya nak manage, tapi alhamdulillah, right, kita ikut rule. Saya dibantu oleh tim-tim saya, research team saya yang sangat solid. Hedi Humaizi dan juga rakan-rakan yang lain. Tim saya semua, kita ada total 3 fund manager. Jadi insya-Allah semua ni kita boleh buat dengan bagus, dengan baiklah. Alhamdulillah. Jadi basically macam itulah. Jadi kita basically kita gunakan material non-public information in a legal way. Itu adalah falsafah saya lah. Material significant
non public information but in a legal way, sebab dia orang dah submit form tersebut, right? Ingat form 4, form 144 tu semua. Ada ramai yang tanya kat mana Datuk dapat, itu aku tak boleh beritahu. Itu adalah apa ni orang cakap, sedikit unfair advantage yang saya ada lah. So kita ada signal, right? Jadi kerja kita ni IPAM ni, Inter-Pacific Asset Management, right? Saya rasa seronok sebab bulan ni kita dapat award, the fastest growing company, alhamdulillah, kategori new asset management. The best CEO untuk kategori new asset management. Kita kalahkan hampir 600 kompetitor kita. Terima kasih kepada majalah antarabangsa International Finance Magazine. Saya rasa apa yang IPAM buat sebenarnya adalah kita level playing ground, kita levelkan playing field ni. Apa yang cakap, sebab sekarang kita tahu fund management ni dimonopolize oleh giant company, company besar. Jadi company besar ni kadang-kadang dia orang tak responsif sangat kepada needs klien. Jadi kita berbeza. Kita IPAM, kita kecil. Bila kita kecil, kita boleh buat banyak benda yang giant-giant ni tak boleh buat. Gergasi-gergasi ni tak boleh buat. Jadi kita nak level playing field. Macam mana kita level playing field? Kita tahu apa yang insider dengan Jerung buat dan kita bawa dan bagi kepada semua tuan-tuan dan klien-klien kat sini lah. Itu kelebihan kita lah, alhamdulillah, sehingga ini kita boleh buat dengan baik. Dan juga kepada semua rakan-rakan kongsi yang nak jadi ejen dan sebagainya, saya alu-alukan sebab return kita alhamdulillah antara yang terbaik. Jadi kita boleh bagi orang cakap ni reward yang terbaik juga dekat Malaysia. Jadi tadi ada orang tanya apa signal Datuk gunakan. Tadi macam cakap, insider pun banyak kategori. Ada insider menggunakan open market trade, ada insider menggunakan off market trade, ada insider yang beli saham, ada insider beli option. Ini masalah juga, right? Jadi kita dah calculate berapa banyak option purchase, berapa banyak stock purchase, right? Kita nak insider yang betul-betul respectable, insider yang dah lama dalam company tu. Macam Uber dengan Snapchat, kita ada insider yang dah lama dalam company tu. Kita tak nak insider yang baru masuk dalam company Uber tu baru 2-3 bulan, tiba-tiba beli, itu kita tak calculate. Lagi satu, kita nak direct holding, kita tak nak indirect holding. Kita kalau boleh, kita nak tengok dia sendiri yang beli. Bukan keluarga dia, bukan isteri dia, okey, tapi tak berapa power sangat. Basically kita nak direct dan kita nak tengok insider tu ada credential ke tak. Kan? Itu penting lah. Jadi sebenarnya kita ada pattern lah, cluster yang kita gunakan. Dan satu benda lain yang mungkin saya nak cerita agak akademik sikit, ramai orang tak tahu, corporate buyback ni juga mainkan peranan yang besar. Corporate buyback. Tuan-tuan mungkin sedar, banyak saham-saham yang saya beli itu ada corporate buyback before kita beli. Corporate buyback berlaku, maksudnya corporate buyback, company itu percaya ada sesuatu berlaku, dia beli saham dia sendiri. Contoh Uber, apa lagi yang kita beli, Adobe, right? Dia beli saham dia dulu, kemudian kita beli. Jadi itu adalah tanda company have confidence dalam prospek mereka, dan itulah cara macam mana alhamdulillah. Bukan nak cakap apalah, kita punya winners tu is lebih kurang 70%, 7 daripada 10. Jadi itu sedikitlah formula yang saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan semua. Dan saya rasa terharulah, khususnya dengan Genius Group yang menjadi rakan kongsi kita paling besar. Terima kasih kepada Datuk Seri Mahdi. Without Genius Group, mungkin IPAM ni tak boleh pergi gear Lamborghini lah. Mungkin kita pergi gear kereta yang lebih orang cakap kurang sikit engine dia. Jadi saya ingat, mungkin tak tahu apa lagi nak cerita, bagi setakat tu juga kita cerita sembang-sembang santai je. Alright. Jadi balik kepada Datuk Seri Mahdi lah, mungkin ada orang nak tanya sebarang soalan ni, silakan. Alright, Masya Allah, sangat lengkap, sangat sempoi. By the way, Datuk, I'm not sure whether you can see, kita ada 991 participants. Oh, Masya Allah. Terima kasih. Because this is webinar, so mungkin ada tak nampak, tapi we can see 991 orang hari ni kita ada. Bagus. Lagi 9 orang lagi. Untuk cukup 1,000. Bagus. So semua orang nak tahu banyak saya nampak tadi soalan-soalan yang lebih kurang. Semuanya Datuk dah jawab, walaupun you jawab before the question. Macam kita invest before the news, you jawab before the question. Betul. Always advance. Betul. Jadi itu tagline kita, kita invest now, news tomorrow. Yeah, I like invest now, news tomorrow, masya-Allah. Kan? So itulah nak beritahu Datuk, I believe all of them
nak tengok the audited report, maybe so there is an audited report last year kan. This is our audited report. Kita bagi 7.25% monthly return average. So setiap bulan. So dia tanya, ni sama ke? Orang yang sama ke tu kan? Ya, semua orang yang sama. Tak. Ni muka Datuk sama. Oh, muka tak. Yang gambar tu bukan real time Yang ini real time. Okay. So, Masya Allah. So, Datuk, thank you so much for your time. Terima kasih. Great explanation. Have a great birthday. Hopefully every day is your birthday. Enjoy your day, Masya Allah. Thank you, Datuk Sri Mahdi. Thank you, Genius Group. I love all of you guys. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. So, guys, so I believe all of you dah dengar dah pun dengan orang sendiri, tuan badan. So now is the time for you to buat apa? Since kita dah buka dah pun opportunity untuk invest globally in investment Islamic Syariah compliance. So hari ni the choice is in your hand. Peluang ada berada di tangan anda. So kalau anda genggam peluang tu, anda akan dapatlah peluang tu. Tapi kalau anda buka tangan, habis. Peluang akan lesap. So hari ni kita nak buat satu promotion daripada Genius Group. Okay. Apakah promotion tersebut? So whoever yang invest lebih daripada 200,000 pada minggu ni, 16 bulan. So starting esok 16 sampai hari Jumaat. Ingat. Siapa-siapa yang start invest, call your Genius Group hari ni untuk melabur. Siapa yang invite anda masuk webinar Zoom ni, call dia orang cakap, okay, saya nak melabur dalam Global Investment 100% Islamic. So kalau invest minimum 200,000 akan entitled for one draw untuk dapat iPhone 12 Pro Max. Ni kalau 200,000. Tapi minimum boleh invest 50,000. Boleh. 200,000 kan? Tadi cakap 50. Jangan confuse. Minimum memang 50, tapi untuk dapat entitled untuk draw 200,000 minggu ni insyaAllah. Ataupun untuk anda yang dah melabur sebelum ni. Satu lagi peluang, dah melabur sebelum ni mungkin 50,000. Minggu ni 16 sampai 19 kalau anda top up. Okey, kalau anda top up untuk cukup 200,000, anda juga layak untuk dapat draw untuk iPhone 12 Pro Max. Ada 2 handphone. Ada 2. 1, 2. 2 lagi tak tahu. Okey, ada 2 handphone yang kita akan buat lagi. Okey, so I believe semua soalan-soalan telah terjawab. Kita committed senior vice president which is Faizal Arabi. Dia yang tolong menjawab kepada ramai orang dekat luar sana. So terima kasih pada dia, walaupun sepatutnya bukan tegas tapi dia passion. Kami semua kongsi passion yang sama, matlamat yang sama. Untuk apa? Untuk membantu orang lain make money. And then at the same time kita juga, it's a win-win situation. You guys dapat 50%, kita dapat kita punya sebahagian daripada sales charge. Ada soalan, Datuk ada service charge tak? Sales charge, service charge samalah. Upfront 5% sahaja. Again, kita punya target for global investment 50% per year net return. We are not guaranteed, we are not promised, tapi itu ada target yang memang kita achieve sebelum ni, alhamdulillah. Moving forward, insyaAllah kita akan achieve benda yang sama. Apa yang Datuk-Datuk Nazrika kongsi, saya rasa sangatlah possible untuk anda. Okay. Mungkin ada anda yang telah melabur sebelum ni, baru melabur bulan 12 ke, bulan 1 ke, sabar dulu lah sebab baru 1 month. Baru 2 months, sabar dulu. So kita main target 1 year, insyaAllah boleh. Okay. Kita akan continue jawab kalau ada apa-apa soalan. Kalau ada, adakah profitable tax? Profit taxable. Okay. So I want to declare today, mungkin some of you pernah dengar benda lain atau confused today. Tadi petang dah dapat final confirmation. We even call LHDN, our senior vice president, call LHDN dah find out betul-betul dah buat. Listen to this. Return perlu declare. I repeat, return perlu declare, tetapi the declaration of the profit is
tax free. Tak perlu bayar tax, tidak akan dikenakan tax. Tapi kena declare lah sebab dia dah tahu. Sebab tiba-tiba you shopping banyak sangat, mana datangnya duit? Oh, investment kat berapa mandate, tak perlu bayar tax. Aku pernah invest lah. LSDM Minister pun invest. Contoh lah kan. Example. Tapi memang, okay, to answer your question, ada tax. Performance fee berapa tadi? It's a 20/80 from the profit. Bukan capital lah, from the profit. Right. Jual tak kena sales tax. Jual tak kena service charge. 5% masa beli sahaja, Mustafa tanya tadi. Okay, tak apa. So we are going to answer all your question here. Kalau we have a time, we are going to end the Q&A lebih kurang lagi 10 hingga 15 minit. Kalau anda ada apa-apa soalan, boleh saja continue asking, boleh tanya. To the rest of you, kalau anda tak sabar-sabar nak melapor, boleh melapor dengan our committed genius group. Kita panggil diorang ni sebagai hero. I am one of the hero. The rest kita ada lebih kurang 1,100 hero dekat genius group ni. So make sure anda hubungi orang yang memanggil anda masuk dalam this Zoom session. Tiba-tiba anda Google, lepas sama-sama pembicaraan ni confused. So, lebih baik anda just reply WhatsApp kepada orang yang mengajak anda melabur kali. Okay. Ada orang tanya pasal unit trust. Okay. Our unit trust alhamdulillah giving amazing return. Tapi kita ada private mandate yang rising on the opportunity global ni boleh bagi lebih daripada apa yang sekian ada sebenarnya. So kalau anda dengar atau membaca Morningstar, anda tengok performance, betul itu performance macam ni, yang lain saya tak nampak, ada sikit lah. Okay. So setakat macam ni, sangatlah banyak perbezaannya. So kalau unit trust pun alhamdulillah kita performing that much. Kita punya private mandate global Islamic lagi, Masya Allah returnnya. Lock-in period tak ada. Ada orang tanya ada lock-in period ke? Jawapannya tidak ada lock-in period. Kena simpan 1 year, boleh redeem earlier. Jawapannya boleh. Okay, jawab. Okay, saham apa yang buka pada Sabtu dan Ahad? Ni soalan teka-teki apa ni? Ada kat investment. Okay. Kita punya investment semua diprotect oleh SIDRAC, dia panggil SIDRAC. Dia macam lain punya, it's not PIDM. PIDM kepada bank-bank. Asset management diprotect oleh SIDRAC. Is there any minimum investment period? Is there penalty for early redemption? Early redemption, there's no penalty. There's no penalty at all. Minimum investment period pun tak ada. You nak invest any point of time boleh. Profit kena protect. Kenapa? Sama dah jawab dia tadi. Okay, so statement ni mungkin orang tanya, okay, kalau aku invest ni apa aku dapat? The moment anda invest akan mengambil beberapa hari, kita akan expeditekan benda tu untuk buka account dulu. Bila anda buka account, anda boleh transfer. Lepas itu akan dapat receipt from Inter-Pacific Asset Management. Lepas itu statement, the best, anda boleh review setiap quarter. Setiap 3 bulan anda review. Kalau anda invest hari ni, next month anda nak tengok, Allah, sekejap sangat. Jangan lepas next month anda call awak dari engineer dulu ni, berapa dah sekarang? Berapa dah? Sabar dulu. Bagi masa 3 bulan ataupun 6 bulan pun the best, ataupun biar genius group yang call anda. Hero-hero daripada genius group yang call. Datuk invest kat saya bulan 11, ingat tak? Ya. Sekarang bulan 2, saya nak update ni. Update. Wah, tengok update tu. Dia dah make lebih kurang 18% 3 bulan. Wah, 18% 3 bulan. Aku invest tempat lain. Setahun baru 4%. Tahun baru 5%. Okey, tambah lagi. So macam itulah cara-cara untuk melabur. Jadi kalau di DNK selalu cakap, kalau nak investor ni, kawan rapat dia adalah masa. Investor, kawan rapat dia adalah masa. Kalau anda tak sabar, jelas saya boleh cakap. So make sure kalau anda invest, anda banyak kesabaran. Kami pun diuji banyak kesabaran. Investor-investor pun banyak Allah nak bagi pahala sebenarnya. Banyak kesabaran-kesabaran yang melanda. Macam mana nak tambah investment? Call anda punya genius group, boleh tambah investment. Monthly statement boleh view online. Okay. Kita belum ada portal untuk online, untuk view online. Tapi akan ada very soon, insyaAllah. Okay.
Last question perhaps. Any other question nak tanya ke? Sahabat-sahabat nak invest, dia nak invest, dia kena invest hard copy isi form, dan juga our hero akan fill up dalam online. Sebab apa, kita tak nak info salah, kita buat online dan juga kita bagi hard copy at the same time. Adakah sama step ni? Dia tidak. Setiap individual different time, different ni, different amount, different percentage. Tapi average insya-Allah 50% per year. Malam ni ada rakaman ke? How long is the investment take place after we put in our money? The best, review every 3 months ataupun 6 months pun boleh. Boleh jadi agent. Apa kelebihan agent? Perlu lesen apa-apa. Okay. All our agent ni sebenarnya ada exam yang perlu di go through. Sebab sekarang ni PKP kita ada register dapat untuk exam. Untuk anda nak jadi agent, anda hubungi orang yang bawa anda ke Zoom ni. Tanyakan dia. Saya rasa menarik sangat ni. Saya ada ramai kawan-kawan. Saya nak jadi agent boleh tak? Jawapannya sangatlah Masya Allah boleh. So boleh join. Tanyakan dia macam mana nak join, apa benefit, dan insya-Allah kita boleh jadi sebahagian keluarga Genius Group. Ada contoh performance statement tak? Performance last year. Ada. Minta daripada hero anda. Okay. So sekarang pukul berapa? 9.39. Lagi seminit. Maksud saya kalau saya esok bila akan diinvestkan. Okay. Dia ada proses untuk dilaburkan. Sebab kita invest in global. Kita melalui Singapore. So